Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di London, United Kingdom. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapang terbang Stansted London dijunjung oleh Glenn Mays DL, Deputy Lieutenant of Essex selaku wakil peribadi His Majesty King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, dan Michael John Holloway OBE, Special Representative of the Foreign Secretary. Juga hadir bagi menjunjung ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Laksmana Pertama Bersara Pengiran Datuk Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pengiran Haji Muhammad, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Air. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke London, United Kingdom adalah atas undangan His Majesty King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland bagi menghadiri istiadat pertabalan bagi His Majesty King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland dan Her Majesty Camilla the Queen Consort. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Pemaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Asia Tenggara ke-32 2023 di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh, Kemboja. Negara Kemboja buat pertama kalinya menjadi tuan rumah bagi tamasya sukan yang terbesar di Asia Tenggara ini. Awang Muhammad Ali Saifullah bin Haji Muhammad Suhaimi dari Sukan Pencak Silat telah diberikan penghormatan sebagai pembawa bendera negara Brunei Darussalam bagi acara perbarisan lalu kontingen negara. Dan Zainab binti Haji Morsidi, pemangku pengarah pembangunan belia dan sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Chef de Mission mengetuai kontingen negara Brunei Darussalam. Seramai 100 orang terdiri daripada 35 pegawai urus dia, jurulatih, perubatan dan 65 atlet daripada 12 sukan iaitu aquatic swimming, athletics, badminton, billiards and snooker, e-sports, fencing, karate do, obstacle race, pencak silat, pitong, weightlifting dan wushu. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan sebagai wakil peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berada di Phnom Penh, Kemboja bagi menghadiri Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Asia Tenggara ke-32 di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh. Turut hadir Tuan Yang Terutama Pengiran Kashmir Han bin Pengiran Haji Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kemboja dan Yang Mulia Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hendaklah sentiasa mengamalkan penjagaan keselamatan sama ada di rumah, tempat kerja ataupun di tempat awam. Secara umumnya, sebilangan besar daripada kehidupan kita secara tidak langsung terdedah kepada pelbagai risiko yang membahayakan. Sesungguhnya tempat kerja yang kurang selamat dan terdapat punca yang mengakibatkan kemalangan dan kemudaratan boleh menjejaskan kehidupan kita dan keluarga dari segi sosial maupun keuangan. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Islam mementingkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Khutbah turut menggariskan mengenai beberapa langkah bagi memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Manakala antara langkah-langkah bagi memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat sama ada dalam pejabat atau sewaktu bertugas di luar pejabat, hendaklah memastikan persekitaran kerja sentiasa bersih dan teratur bagi mengelakkan terjadinya kecederaan dan suasana yang tidak selesa. Selain itu,
hendaklah juga mengambil langkah berjaga-jaga dengan mendirikan papan tanda amaran bagi memaklumkan pekerja-pekerja dan orang awam mengenai sebarang bahaya di kawasan tertentu. Adalah sangat penting supaya aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja diurus dengan cara yang sistematik. Hendaklah kerap melakukan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan bagi sentiasa memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat bagi pekerja-pekerja. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam petang kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil, solat fardu asar, solat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran bagi memperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia dan sambutan Jubli Intan Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam. Hadir Pengiran Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Bahar, Presiden Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Masjid As-Solehin. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada jika dihubungi oleh mereka yang menyamar sebagai pegawai BIBD atau bank lain atau mana-mana agensi kerajaan atau autoriti yang lain. Mereka yang menyamar berniat untuk mendapatkan maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, butir-butir perbankan internet atau mobile, nombor PIN, kata laluan sekali OTP atau butir-butir kad debit atau kredit seperti nombor kad atau kod keselamatan CVV. Orang ramai adalah diingatkan bahawa pihak BIBD atau bank lain mahupun agensi kerajaan atau autoriti tidak akan pernah meminta maklumat peribadi atau butir-butir perbankan melalui telefon atau media sosial untuk apa jua tujuan. BIBD menasihati orang ramai supaya melindungi diri mereka dan ahli-ahli keluarga terutama sekali golongan warga emas yang sering menjadi sasaran daripada sebarang skim penipuan dengan sentiasa berjaga-jaga dan mengambil langkah berikut. Jangan dedahkan maklumat peribadi dan sulit seperti butiran bank, nombor kad pengenalan atau butiran kad debit. Jangan membuat pindahan wang ke akaun pihak ketiga yang tidak dikenali. Jika pihak ketiga yang dikenali, sahkan permintaan tersebut dengan menghubungi mereka. Jika anda meragui tujuan panggilan atau identiti pemanggil, sahkan panggilan tersebut dengan menghubungi talian telefon utama organisasi tersebut. Wujudnya pertubuhan bukan kerajaan NGO bukan hanya membantu pihak kerajaan, malah mampu menjadi tulang belakang kepada golongan yang memerlukan dan menyokong mereka khususnya dalam tempoh sukar. Persatuan Kami Prihatin atau lebih dikenali sebagai WeCare merupakan antara persatuan tempatan yang melaksanakan beberapa projek bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang ditimpa musibah. Ditubuhkan pada 20 Oktober 2016, WeCare telah menjalankan beberapa inisiatif projek bantuan kemanusiaan dengan tampil membantu menyumbang makanan dan keperluan asasi kepada golongan yang memerlukan. Projek yang kami yang dikenali adalah kalau international project adalah Brunei for Gaza, Syrian Warm Winter dan juga for local project yang kami membuat adalah Ramadan Relief Project, Brunei for Bruneians juga dan macam-macam lagi. Menyalurkan bantuan kepada mangsa yang terkesan oleh isu kemanusiaan, menyebarkan kesedaran awam terhadap isu kemanusiaan dan memberi peluang sukarelawan, especially untuk belia-belia. Pernah terlibat dengan misi bantuan kemanusiaan ke Turkiye, salah seorang ahli WeCare mengongsikan pengalaman beliau semasa berada di Turkiye dalam meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat di negara tersebut. Melihat keadaan orang-orang Turki di sana, sungguh saya sangat terkesan sebab melihat keadaan orang yang dulunya ada rumah tapi sekarang terpaksa tinggal di kamp, sangat menjadikan bagi saya. Sokongan orang ramai ini juga kami telah dapat menyalurkan 700 set makanan asasi di Turkiye, 3,475 set penyungkaian di Gaza dan juga kami berjaya mengadakan 2 majlis sungkai bersama pedalian Syria dan Palestin di Turkiye.
adalah menjadi harapan Persatuan WeCare untuk mengadakan kempen-kempen bantuan kemanusiaan secara konsisten di samping dilaratkan ke tempat-tempat yang memerlukan. Orang ramai yang ingin menyumbang, layari laman sesawang WeCare www.wecare.org.pn atau ikuti Instagram wecare.pn. Sebut sahaja perkataan poket, pastinya akan terlintas mengenai poket baju, seluar ataupun beg. Namun berbeza dengan apa yang akan kami bawakan kali ini iaitu mengenai poket yang dapat membantu jika ketinggalan dompet. Poket, aplikasi pembayaran mudah alih tanpa tunai yang pertama di negara Brunei Darussalam yang dikeluarkan oleh syarikat 3G Media Sendirian Berhad. Aplikasi tersebut memberikan perkhidmatan yang membolehkan para peniaga dan pengguna membuat transaksi secara dalam talian. Nadira Haji Umar seterusnya melaporkan. Mula dilancarkan pada tahun 2019, aplikasi Poket menerima sambutan baik dalam kalangan pengguna berikutan perkembangan pesat aplikasi pembayaran mudah alih tanpa tunai di luar negara. Di samping itu, penggunaan aplikasi tersebut juga dimanfaat ketika penularan wabak COVID-19 untuk mengekalkan jarak fizikal. Meskipun bank-bank tempatan menawarkan beberapa pilihan bagi pembayaran tanpa tunai, aplikasi Poket mempunyai keunikannya yang tersendiri dengan mampu menempatkan 3 kad Visa atau Mastercard dari bank yang berbeza dalam satu aplikasi. Aplikasi kami diberi nama Poket kerana ia mudah diingati. Bila pengguna akan membayar, dorang cek Poket. So di sanalah kami timbul idea bagi nama apps kami Poket. Alhamdulillah, setakat ini lebih 36,000 orang yang menggunakan aplikasi Poket kami dan lebih 350 peniaga yang menggunakan servis secara transaksi secara talian kami. Poket ini dibina untuk pengguna membuat transaksi tanpa tunai, iaitu hanya mengimbas QR dengan hanya menggunakan telefon bimbit. Di samping itu juga kami ada menyediakan pocket merchant, vending machine, sistem pos dan juga kios layan sendiri. Ianya adalah untuk para peniaga lah. Pengguna membayar dengan Poket dengan mengimbas kod QR di bahagian depan kedai vendor atau dari jauh melalui fungsi bila yang berfungsi sama dengan pemindahan bank. Sebagai pelanggan, tiada caj dikenakan untuk memuat turun dan menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi Poket amat berguna kepada perniagaan kecil yang tidak mempunyai terminal kad bank tetapi mempunyai cara yang mudah dan selamat untuk melakukan transaksi tanpa tunai dengan pelanggan dari bank yang berbeza. Poket ini sebenarnya senang. It's very convenient. Like you don't have to bring your cash all the time. You don't have to go to the bank to withdraw your money. I would say Poket app is very easy to use, convenient. It can be used within BIBD, SCB, Baiduri, and as well we have campaigns running which you can win prizes. So yeah, it's a very exciting app.